Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Azian Idruwani binti Idrus selaku pensyarah BMK 2104 Perhubungan Antarabangsa. Saya Siti Arfa binti Nazman, nombor kad mencik saya 191998, dan pada video ini saya akan bentangkan mengenai perkembangan trend gejala Islamofobia di negara majoriti bukan Islam, satu analisa. Baiklah, artikel ini telah ditulis oleh Yasmin Hanani Muhammad Safian dan rakan-rakan pada November 2020 dan telah disiarkan di Impact 2020, dan artikel ini mengandungi 12 halaman muka surat. Secara keseluruhannya, artikel ini dia membincangkan mengenai trend Islamofobia di negara majoriti bukan Islam yang telah berlaku, dan juga apakah dia punya kesan-kesan Islamofobia itu terhadap pengamalan terhadap orang yang mengamalkan agama Islam inilah. Kemudian sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mari kita ketahuilah apa itu Islamofobia. Baiklah, Islamofobia ini ditafsirkan sebagai satu perasaan takut serta benci terhadap agama Islam sehingga menyebabkan munculnya perasaan tidak suka terhadap agama Islam serta penganutnya sendiri, dan juga merangkumi aspek prasangka dan diskriminasi terhadap agama Islam. Maksud di sini adalah termasuk jugalah daripada aspek-aspek negatif terhadap pandangan mengenai agama Islam itu sendiri dan menyebabkan munculnya perasaan takut dalam diri terhadap agama Islam dan juga penganut agama Islam. Okey, baiklah. Di dalam penulisan artikel ini terdapat 8 karakter Islamofobia yang telah diketengahkan oleh penulis. Dan yang pertamanya adalah Islam tidak berubah dari segi monolotik dan pegun. Kemudian Islam juga dikatakan tidak mempunyai persamaan dengan budaya lain. Dan Islam ini dianggap tidak rasional, berbarik, primitif dan juga seksis. Kemudian mereka juga beranggap bahawasanya agama Islam ini bercanggah daripada ketamadunan dan memiliki beberapa karakter. Okey, seperti kejam, keganasan, merogol orang dan sebagainya. Kemudian ideologi politik yang digunakan untuk kepentingan politik sahaja. Kemudian mereka juga menganggap bahawasanya menolak segala kritikan Islam dan berlakunya kekejaman terhadap Muslim, dan akhir sekali Islamofobia dianggap normal di sesebuah negara. Baiklah, ini merupakan 3 buah negara minoriti Islam yang telah dikaji oleh penulis, iaitu United Kingdom, Australia dan juga Amerika Syarikat. Jadi kita lihatlah satu persatu berapa jumlah yang ada umat Islam di negara-negara ini. Untuk United Kingdom terdapat lebih kurang 2.7 juta orang Muslim. Di Australia pula 640,000 orang Muslim. Manakala di Amerika Syarikat mempunyai 3.45 juta orang Muslim. Okey, baiklah, saya akan teruskan lagi dengan peristiwa-peristiwa Islamofobia yang telah berlaku. Okey, sebenarnya Islamofobia ini telah muncul pada tahun 1991 menerusi artikel. Namun masyarakat pada ketika itu mereka tidak mengambil kisah tentang Islamofobia ini. Walau bagaimanapun, pada 11 September 2001 terdapatnya berlakunya siri serangan berani mati oleh Al-Qaeda ke atas Amerika Syarikat dan menyebabkan istilah Islamofobia ini terkenal pada ketika itu. Dan diteruskan lagi dengan peristiwa Islamofobia pada 11 Mac 2004, iaitu berlaku peristiwa pengeboman di stesen kereta api, dan tidak terhenti di situ. Berlakunya lagi pada 7 Julai 2005, iaitu melibatkan juga pengeboman dan juga melibatkan 56 orang terkorban. Kemudian pada tahun 2019, iaitu berlakunya serangan peganas di New Zealand, di mana serangan Islamofobia ini bukannya datang daripada orang Islam sendiri, tetapi datang daripada orang bukan Islam, di mana dia telah melaksanakan satu siaran langsung pembunuhan di masjid melalui Facebook. Dan pada tahun 2020 pula telah berlakunya seorang guru dipenggal di Perancis akibat daripada memprovok Islam dengan memamparkan karakter Nabi Muhammad SAW. Dan Islamofobia tidak terhenti di situ apabila terdapat pelbagai usaha yang dilakukan oleh Barat untuk memprovok Islam.
Dan Islamofobia ini juga lebih luas diketahui oleh orang ramai apabila adanya kemunculan laman web seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi kita dapat lihatlah Islamofobia ini sebenarnya senang untuk disebarkan apabila adanya laman web seperti ini. Okey, baiklah. Islamofobia di Amerika Syarikat agak dahsyat sebenarnya berbanding dengan negara-negara yang lain kerana kelantangan Presiden Donald Trump dalam isu-isu agama Islam. Dan seperti yang kita tahu, memang Donald Trump ini merupakan presiden yang sangat tidak gemar akan Islam ini sendiri, dan beliau pernah berkata bahawasanya sekiranya beliau menjadi presiden Amerika Syarikat, beliau akan menghalang daripada orang-orang Islam untuk memasuki Amerika Syarikat pada ketika itu. Walau bagaimanapun, kelantangan daripada suara dia tidak mendapat sokongan daripada rakyat Amerika Syarikat itu sendiri. Kemudian munculnya CAP, iaitu Center of America Progress, di mana telah didirikan pada tahun 2011 dan diikuti oleh 7 kebajikan yang lain, iaitu kebajikan ini dibina untuk memprovokkan agama Islam, untuk menambahkan lagi sentimen benci akan Islam, dan juga telah melibatkan sebanyak 42.7 juta USD. Dan lebih tersebarnya luas apabila adanya media sosial, perfilman dan rancangan TV di mana mereka menunjukkan keganasan-keganasan yang telah dilakukan oleh orang Islam dan menyemarakkan lagi sentimen benci akan Islam di Amerika Syarikat. Islamofobia di Australia lebih dikenali sebagai pembuli jalanan, di mana mereka lebih gemar untuk membuli orang yang beragama Islam berbanding dengan minoriti yang lain. Dan juga kita dapat lihat kerancakan dalam media sosial, dan sentimen Islamofobia ini bukan sahaja terlibat dalam kalangan rakyat itu sendiri, tetapi terlibat juga dalam anggota parlimen itu sendiri. Dan kita dapat lihat di sini antara usaha yang mereka lakukan untuk menunjukkan sentimen Islamofobia ini adalah mereka berusaha untuk menghentikan pensijilan halal pada makanan, dan mereka juga sangat benci akan simbol-simbol Islami seperti simbol masjid, simbol surau dan sebagainya. Dan kita dapat lihat di sini terdapat satu isu yang berlaku pada November 2019 di mana ada seorang lelaki telah menumbuk dan memijak seorang perempuan muslimah yang sedang sarat mengandung untuk menunjukkan bahawasanya itu adalah serangan Islamofobia di salah sebuah kafe di Australia. Di United Kingdom pula, pada tahun 2002, terdapat 69% responden Muslim telah mengatakan bahawasanya mereka tidak mendapat layanan yang baik daripada masyarakat British, dan mereka juga tersisih. Dan apa yang layanan yang tidak baik itu, mereka telah disisih daripada bidang pendidikan, daripada segi pekerjaan dan sebagainya. Kemudian terdapatlah beberapa bentuk Islamofobia yang berlaku di United Kingdom, dan juga terdapat beberapa insiden yang keganasan yang telah berlaku dan memberi impak yang negatif terhadap agama Islam itu sendiri. Jadi kita dapat lihatlah ketiga-tiga buah negara ini memang mereka berusaha lah untuk menampakkan bahawasanya agama Islam itu adalah satu agama yang kejam. Maksudnya mereka menunjukkanlah agama yang bahawasanya agama Islam ni agama yang tidak baik sehingga menyebabkan orang mengalami Islamofobia ini. Terusnya kita lihat kepada faktor Islamofobia, trend Islamofobia dan juga kesan Islamofobia ini. Untuk faktor ada dua, faktor dalaman dan faktor luaran. Untuk faktor dalaman adalah kita daripada agama Islam itu sendiri, di mana kita tidak menghayati ataupun kita tidak cuba untuk mempelajari budaya masyarakat barat ni sampai kita berselisihan faham dengan mereka. Kemudian faktor luaran ni macam keganasan yang berlaku lah di sesebuah negara seperti di Jerman, Paris dan juga sebagainya lah. Kemudian untuk trend Islamofobia ini, yang pertama adalah muncul dengan pelbagai medium. Muncul dengan pelbagai medium ini melibatkan sama ada daripada awam ataupun swasta, ataupun secara persendirian ataupun secara besar-besaran. Kemudian muncul teknologi semasa seperti Facebook, Instagram yang dapat menyebarkan lagi mengenai Islamofobia ini. Kemudian media bercetak seperti perfilman di mana mereka menunjukkan sentimen keganasan yang Islam lakukan, padahal benda itu adalah tidak benar sama sekali.
Kemudian kesan daripada Islamofobia ini adalah pendirian anti-Muslim. Muslim menjadi serangan teroris dan penyuaraan manifesto, di mana mereka cuba untuk menutup masjid-masjid, untuk menutup sekolah-sekolah agama dan sebagainya. Baiklah, untuk kesimpulannya adalah untuk kita lihat kepada ketiga-tiga negara yang telah saya huraikan sebentar tadi, tidak menunjukkan sebarang perubahan lah daripada segi trend, kerana masing-masing memiliki perkara yang sama seperti media cetak, mereka menggunakan perfilman, mereka mengkeji Islam dan sebagainya. Kemudian berlaku juga dalam pelbagai aspek lah seperti yang tadi. Kemudian walau bagaimanapun terdapat beberapa usaha yang dilakukan bagi menangani masalah Islamofobia ini. Walau bagaimanapun masalah Islamofobia ini agak mustahil untuk dihapuskan. Okey, kerana sentimen ini memang ada dalam setiap pemikiran manusia. Dan walaupun kita tidak dapat menghapuskan secara 100%, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan Islamofobia ini daripada berlaku dan tersebar luas di seluruh dunia dengan kita menceritakan keindahan-keindahan tentang Islam dan kita berkongsi dengan mereka tentang apa yang ada sebenarnya dalam Islam ini. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya untuk pembentangan kali ini. Segala kekurangan itu datang daripada saya dan segala kelebihan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.